Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada grup 11 ingin membentangkan mengenai case study 1 Business Intelligence Tool. Jadi saya Muhammad Farid bin Nazmi, kemudian rakan-rakan grup saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Nazi dan Muhammad Ashraf bin Mak Yusof. Seterusnya saya akan pergi kepada poster. Ini merupakan poster grup kami. Kami telah menamakan grup kami sebagai DFA MAT. Untuk meneruskan mengenai organisasi kami, saya akan pas kepada Muhammad Hafizuddin untuk menerangkan. Muhammad Hafizuddin, sila. Nama organisasi kami ialah DFA Mart. DFA Mart adalah online shopping platform punya company yang menjalankan perniagaan menjual barang seperti barangan runcit, produk kosmetik dan lain-lain. Syarikat kami ini ditubuhkan untuk memberi pengalaman pengguna terbaik dalam membeli belah, dan moto syarikat kami adalah menjaga jenama dan menarik perhatian pembeli. Business Intelligence Tool yang akan kami gunakan untuk analisis ialah DataPine. DataPine adalah alat business intelligence yang komprehensif yang menjadikan pengguna bukan teknikal dapat mempermudah proses analisis data yang dinamik. Ia juga merupakan papan pemuka dinamik yang mengkhususkan diri dalam 3 bidang utama, iaitu interactivity, customizability and shareability. Dengan menggunakan DataPine, kami dapat configure dashboard, simplify reporting, access key business result dan track business information di portal umum. Business Intelligence Tool yang kami pilih iaitu DataPine mempunyai beberapa features yang menarik, iaitu dashboard by industry, interactive dashboard, customizable dashboard, iaitu kami boleh custom dashboard mengikut kehendak kami. Ada shareable dashboard, iaitu kami boleh share dashboard kami dekat orang lain. Ada juga real time reporting, iaitu share report secara live. Ada juga reporting and statistik, data visualization, performance metrics, predictive analytics dan drag and drop interface. Beberapa feature dekat list ni kami akan tunjukkan dekat demo nanti. Kelebihan DataPine. Nombor 1, boleh dicapai. DataPine boleh diakses dari mana-mana saja dan pada bila-bila masa sahaja. Nombor 2 adalah automatik. DataPine merupakan sistem pelaporan perniagaan automatik. Nombor 3, bijak. DataPine merupakan sistem penggera data pembelajaran kendiri yang inovatif. Nombor 4 adalah berpatutan. Kita boleh memilih pelang yang disesuaikan dengan keperluan kita. Nombor 5, boleh disesuaikan. DataPine mempunyai banyak tema untuk disesuaikan di papan pemuka. Ia memberikan banyak pilihan untuk dipilih bergantung pada gaya apa yang kita mahukan. Nombor 6, boleh dikongsi. Setelah membuat papan pemuka, kita dapat berkongsi papan pemuka yang disesuaikan dengan rakan sekerja atau ke jabatan lain. Dengan itu, ini akan menggalakkan kerjasama antara ahli yang berbeza di syarikat kita. Kos DataPine. DataPine memberikan 14 hari percubaan secara percuma, tetapi untuk menggunakan pada jangka panjang, kita perlu membelinya. Ini adalah sebahagian kos setiap pelang yang disediakan untuk kita membeli. Nombor 1 adalah asas, iaitu RM RM1029.50. Mempunyai satu sahaja pengguna. Penonton tidak dinyatakan. Sumber data juga tidak dinyatakan. Mempunyai papan pemuka tanpa had. Boleh ekspor dan report. Dan formula yang tersesuai. Nombor 2 adalah profesional, iaitu RM1851. Mempunyai 2 pengguna dan 2 penonton. Data source sebanyak 20. Papan pemuka tanpa had, ekspor dan report dan formula tersesuai. Dan juga papan pemuka interaktif.
Nombor 3 premium, iaitu RM3,293.88. Mempunyai 3 pengguna dan 3 penonton. Sumber pekalan data iaitu data source sebanyak 20. Papan pemuka tanpa had, ekspor dan report dan juga formulir tersesuai, dan papan pemuka interaktif. Nombor 4 adalah penjenamaan dan tertanam, iaitu RM4,530.63. Mempunyai 3 pengguna dan 3 penonton. Sumber data 20. Papan pemuka tanpa had, ekspor dan report, formulir tersesuai dan juga papan pemuka interaktif. Jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak analyze kita punya business sales dengan menggunakan data pine. Jadi mula-mula kita akan tekan add data source. Kita akan connectkan data kita dengan mana-mana database yang kita nak connect. Macam saya dah pilih untuk CSV. Jadi saya akan connect dengan CSV daripada local drive PC saya. Connect. Jadi saya akan cari saya punya data iaitu 1000 sales record. Open. Kita akan tunggu sedikit. Kemudian dia akan keluar dalam bentuk table macam ni. Sekiranya dia keluar dalam bentuk table macam ni, bermaksud kita punya data telah detect sebagai CSV dan kita boleh import dan tekan import. Tunggu sekejap. Kemudian dia akan keluar pop-up window yang CSV file kita dah successfully import. Kita akan go to analyzer. Okey, dekat analyzer kita akan nampak di sebelah kiri ada beberapa attribute daripada dataset group saya. Dekat sini saya akan test untuk saya tengok saya punya total profit untuk setiap item type. Jadi untuk tengok total profit untuk setiap item type, saya akan drag item type ni di x-axis. Kemudian saya akan drag total profit di y-axis. Selepas kita drag dua elemen ni, dua attribute ni, dia akan keluar visualization dalam bentuk bar graph seperti anda boleh lihat. Total profit to item type. Kita boleh namakan kita punya bar graph ni iaitu total profit for each item. Kemudian untuk kita save kita punya bar graph untuk analyze akan datang, kita boleh save to dashboard. Saya akan namakan sebagai total profit for each item lah. Kemudian kita akan pilih sama ada new dashboard ataupun existing dashboard. Saya akan pilih. Kemudian kita boleh pilih sama ada nak new dashboard ataupun existing dashboard. Saya akan pilih new dashboard. Namanya DFA Mart Revenue DFA. So saya akan tulis DFA Mart Profit. Kemudian tekan save. Apabila sudah tekan save, kita boleh nampak di sini ada kita punya graph tadi dengan title total profit for each item, dan ini bar graph yang saya dah buat tadi dekat analyze. Tujuan dashboard ni ialah kita boleh tengok balik untuk kita analyze pada masa akan datang. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada report. Kita boleh create kita punya report daripada dashboard tadi. So saya akan create new report. Saya akan pilih standard report. Customize report ni untuk kita spesifikkan content tu. Saya akan pilih standard report. Jadi dekat report title saya akan buat total profit each item. Kita akan isi segala details yang ada dekat sini.
So user saya akan pilih email saya sendiri untuk test. Kemudian subjek saya akan tulis report profit. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan pilih dashboard sebab kita nak generate dashboard tu sebagai report. Kita akan pilih report yang profit tadi, saya nak dalam bentuk PDF. Kemudian ni kita akan schedulekan kita punya report tu nak send pukul berapa. Saya akan buat sebagai contoh pukul 1. Kemudian tekan save. Bila kita sudah tekan save, dia akan keluar di sini. Dia akan keluar DFA Mark Profit. Jadi inilah kita punya report yang akan dihantar nanti. Sekian daripada saya. Terima kasih.